Hai, Assalamualaikum kepada Miss dan juga rakan-rakan. Kami daripada kumpulan Sumandak Seni. Terdapat 6 orang ahli di dalam kumpulan Sumandak Seni. Yang pertama Absah, yang kedua Eliana dan yang ketiga Etika. Dan yang keempat Masliana, yang kelima Naja dan yang terakhir adalah Salmia. Tajuk kumpulan kami adalah berkenaan dengan saman fitnah, iaitu isu saman fitnah filem Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Assalamualaikum Miss, saya Masra Masli akan membentangkan bahagian latar belakang isu saman fitnah filem Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Isu ini bermula pada 24 November 2014 di mana seorang novelis iaitu Ilyas Idris telah menfailkan tuntutan saman terhadap pengarah terkenal iaitu Datuk Yusof Aslam bersama anaknya Samsul dan Scope Production yang menghasilkan filem Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Filem ini telah ditayangkan pada tahun 2009 di mana Scope Production telah didakwa oleh Ilyas kerana terdapat banyak persamaan antara novelnya dan filem itu. Menurut pernyataan tuntutannya, Ilyas yang mewakili Peguam M. Kumar mendakwa beliau menulis novel itu pada 1995 dengan menggunakan nama pena iaitu N. Natasha Anita serta merupakan pemilik hak cipta terpelihara karya itu. Ilyas mendakwa bahawa persamaan tersebut adalah dari segi plot, watak dan mesej. Pelantif ataupun Ilyas juga mendakwa pihaknya telah menulis surat kepada pihak Datuk Yusof untuk memaklumkan bahawa hak cipta terpelihara beliau telah dilanggari dan menuntut hak ganti rugi, namun ianya tidak diendakan. Sebaliknya, Datuk Yusof Aslam bersama anaknya dan Scope Production telah menfailkan tuntutan saman balas terhadap Ilyas berikutan 2 artikelnya yang didakwa bersifat memfitnah yang tersiar secara dalam talian pada 7 November dan 16 November 2014. Artikelnya yang bersifat memfitnah itu telah mencemarkan nama baiknya serta Scope Production. Pihak Datuk Yusof menyatakan bahawa mereka tidak pernah membaca atau mendengar mengenai novel dan menafikan menyalin novel itu untuk dijadikan sebagai filem mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salmia Azmi. Saya akan membentangkan bahagian Keratan Akbar. Seorang penulis novel, Ilyas Idris, dilaporkan telah mengemukakan tindakan saman terhadap Yusof Aslam, Samsul Yusof dan Scope Production atas dakwaan filem Bosya 2009 menciplak karya tulisan beliau iaitu novel Aku Bosya keluaran tahun 1995 pada 24 November 2014. Samsul Yusof dan Scope Production memfailkan saman balas terhadap Ilyas berkaitan 2 artikelnya yang didakwa bersifat memfitnah yang tersiar secara dalam talian pada 7 November dan 16 November 2014. Samsul Yusof bersumpah yang beliau tidak menciplak karya novel penulis itu seperti didakwa selain tidak mengetahui wujudnya novel itu dan tidak menyangka perkara ini dibawa sampai ke peringkat undang-undang. Ilyas Idris mendakwa yang beliau perasan akan persamaan filem Bosya dengan novel karyanya itu selepas menontonnya tahun lalu dan menjelaskan beberapa watak dan jalan cerita dalam novel itu ditiru dan diterbitkan dalam bentuk visual menerusi filem Bosya tanpa kebenaran. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak penulis novel Ilyas Idris terhadap pelakon dan pengarah Samsul Yusof dan 2 lagi yang lain berhubung dakwaan menciplak karya yang menghasilkan filem Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Penceritaan tidak boleh dijadikan perbandingan antara novel dan filem. Isu ini telah dikeluarkan pada Keratan Akbar Berita Harian yang bertajuk Benarkah Filem Bosya Ciplak Cerita Novel dan juga Keratan Akbar dalam Hips yang bertajuk Jalan Kembali Bosya 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss dan rakan-rakan. Saya Nadia akan membentangkan akta yang boleh melindungi pengkarya.
Seperti yang telah dimaklumkan oleh rakan saya tadi, Saudari Salmia, penulis novel Ilyas Idris gagal menyaman Syamsul sebagai pelakon dan pengarah filem Bosya, Jangan Pilih Jalan Hitam, atas dakwaan menciplak karya beliau dan menjadikan novel beliau sebagai rujukan. Hal ini demikian kerana novel tersebut tidak dilindungi oleh Akta Hak Cipta 1987. Untuk berjaya dalam tindakan saman bagi perlanggaran hak cipta, Ilyas hendaklah membuktikan kepada mahkamah bahawa novel beliau boleh dilindungi di bawah Akta Hak Cipta. Kedua, Ilyas adalah pemilik hak cipta novel tersebut. Syamsul telah melanggar hak cipta yang dimiliki oleh Ilyas. Untuk berjaya dalam dakwaan berlaku pelanggaran hak cipta, Ilyas hendaklah menunjukkan bukti kepada mahkamah bahawa terdapat persamaan objektif yang mencukupi antara karya asal dengan karya yang melanggar hak cipta. Kedua, terdapat hubungan bersebab karya yang melanggar hak cipta sememangnya menciplak karya asal. Ketiga, apa yang diciplak adalah sebahagian besar dari karya asal. Setelah membuat penilaian terperinci, mahkamah telah membenarkan tuntutan balas Syamsul terhadap Ilyas bahawa Ilyas telah memfitnah Syamsul melalui penulisan-penulisan artikel beliau. Pihak Syamsul telah mengeluarkan saman fitnah terhadap Ilyas dan akta yang boleh dikenakan ialah Akta 282, Akta Fitnah 1957. Saya akan terangkan maksud fitnah terlebih dahulu. Fitnah merupakan kenyataan yang menyebabkan orang difitnah terdedah kepada kebencian, dimalukan atau penghinaan. Fitnah juga bermaksud perkara yang merosakkan reputasi seseorang dalam mana-mana jawatan, profesen atau perniagaan atau merosakkan kredibiliti seseorang. Ciri-ciri fitnah adalah mencela atau merosakkan nama baik seseorang. Kedua, hasil penerbitan itu menyebabkan orang itu dibenci, dihina atau dianggap bodoh oleh masyarakat. Ketiga, kesannya boleh menyebabkan orang itu disingkirkan masyarakat. Terakhir sekali, kesannya juga boleh menyebabkan reputasi individu tersebut terjejas dalam mana-mana pekerjaan, profesen atau perniagaan. Bentuk kesalahan fitnah yang telah dilakukan oleh Ilyas ialah berbentuk libel, iaitu fitnah berbentuk tulisan melalui dua artikel beliau yang telah disiarkan secara dalam talian pada 7 November dan 16 November 2014. Ilyas boleh disaman fitnah oleh Syamsul kerana lengkap elemen pembuktian utama di mahkamah. Elemen pertama ialah Ilyas telah menerbitkan kenyataan fitnah melalui dua artikel terbitan beliau pada 7 dan 16 November 2014. Kedua, kenyataan fitnah tersebut dizahirkan kepada mangsa iaitu Syamsul. Ketiga, kenyataan fitnah tersebut dibuat dengan niat untuk merosakkan reputasi Syamsul. Assalamualaikum, saya Nur Eliana Syamira binti Yahya. Saya akan membincangkan tentang tindakan undang-undang yang boleh diambil dan dikenakan kepada pesalah. Jika Anne Natasha Nita dapat membuktikan kepada mahkamah bahawa apa yang ditulisnya itu memang berlaku atau bukan fitnah, maka dia dapat melepaskan diri daripada kes yang dihadapinya. Jika sebaliknya, Anne Natasha Nita boleh disabitkan di bawah Seksyen 71 Akta Fitnah. Kes fitnah boleh diselesaikan secara aman di luar mahkamah. Bagaimanapun, terpulang kepada pihak yang difitnah untuk menerima tawaran penyelesaian tersebut. Selain tindakan saman sivil, iaitu saman fitnah, fitnah juga boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan jenayah. Kanun keseksaan telah memperuntukkan fitnah sebagai satu kesalahan jenayah yang boleh didenda dan dipenjara jika sabit kesalahan. Seksyen 499 Kanun Keseksaan menyatakan bahawa jika mana-mana individu ada membuat atau menerbitkan sebarang kenyataan tidak benar yang akan atau boleh merosakkan reputasi orang lain serta ditulis atau disebarkan dengan niat jahat adalah melakukan satu kesalahan jenayah fitnah. Dan yang terakhir, Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan memfitnah orang lain, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Namun, Seksyen 500 Kanun Keseksaan tidaklah pula menetapkan berapa kadar atau nilai denda yang boleh atau perlu dikenakan kepada tertuduh.
Assalamualaikum and hai, nama saya Absa binti Badarul. Saya akan membentangkan tentang denda yang akan dikenakan kepada pihak pesalah. Okey, pada mulanya, Ilyas Idris telah mengeluarkan satu saman terhadap Samsul Yusof kerana dituduh telah memplagiatnya, iaitu Aku Bosya. Dalam kes ini, sekiranya benar terdapat isu plagiat dalam novel Aku Bosya, ia boleh dirujuk dalam Seksyen 41 Akta Hak Cipta, di mana satu salinan langgaran boleh didenda tidak melebihi 10,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama. Namun bagi kesalahan berikutnya pula, seseorang itu boleh didenda tidak melebihi 20,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, namun terbukti bahawa dalam kes ini Samsul Yusof tidak bersalah dan saman tersebut telah pun ditolak oleh hakim, iaitu Datin Aziza Nawawi, dan membenarkan tuntutan balas balik kepada pihak Samsul Yusof kerana terbukti bersalah ke atas kes ini. Dalam kes ini juga, Samsul Yusof boleh mengeluarkan saman fitnah terhadap Ilyas Idris, di mana jika sabit kesalahan memfitnah orang lain, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali, seperti yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Okey, namun Seksyen 500 Kanun Keseksaan tidak pula menetapkan berapa kadar nilai yang boleh atau perlu dikenakan kepada tertuduh. Okey, sebenarnya nilai denda boleh jadi tidak terhad dan bergantung kepada budi bicara mahkamah sepenuhnya. Denda tersebut boleh jadi ribuan ringgit atau mungkin juga boleh mencecah jutaan ringgit. Kesemua akan bergantung kepada nilai reputasi mangsa fitnah dan juga terhadap kerosakan yang dilakukan serta kerugian yang dialami oleh mangsa fitnah. Seterusnya, mahkamah akan memilih setiap kes fitnah itu sebagai unik dan dinilai mengikut situasi kes juga. Okey, pengakhiran bagi kes ini di mana Samsul Yusof hanya memilih jalan untuk memaafkan Ilyas Idris, manakala Ilyas Idris pula hanya diminta untuk membayar ganti rugi sebanyak 140,000 kepada semua defendant. Selamat sejahtera, nama saya Etika Gracia Philip. Saya akan membentang bahagian kesimpulan. Oke, secara kesimpulannya setiap orang perlu menjauhi diri daripada terlibat dengan perbuatan fitnah dengan cara meneliti setiap berita yang diterima dan tidak menjadi agen penyebaran berita-berita palsu maupun fitnah. Hal ini adalah kerana fitnah mampu memberi kesan yang negatif terhadap seseorang yang difitnah. Maruah diri seseorang tercemar di mata masyarakat dan menjadi bahan kritikan, cemuhan dan sindiran tanpa henti, bukan terhadap individu tersebut sahaja, tetapi juga melibatkan keluarga dan sanak saudara. Selain daripada itu, memfitnah juga akan membawa perpecahan dan perbelahan. Fitnah yang dihamburkan boleh saja menghancurkan satu bangsa kerana akan berlaku perbelahan, perasaan tidak puas hati dan perpecahan dalam sesuatu bangsa. Hal ini akan menyebabkan hilang rasa hormat menghormati, apatah lagi nilai silaturahim akan terputus satu demi satu tanpa penghujungnya bila fitnah menguasai diri. Fitnah juga boleh menyebabkan kerugian masyarakat dan orang ramai. Kerana ia sangat jelas bahawa fitnah banyak memberikan kesan negatif daripada pelbagai sudut, sama ada fizikal, psikologi, harta benda dan keluarga. Urusan masyarakat disibukkan dengan melayan berita-berita fitnah sehingga urusan membangunkan negara
dan agama akan tergendala. Secara kesimpulannya, kita janganlah sama sekali melakukan fitnah karena fitnah mampu memakan diri kita sendiri. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.